Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 26 April bersama saya Mir Abdul Malik Rayani. Kita lihat tajuk utama pagi ini. Daesh jadikan Tawau dan Sandakan sebagai lokasi transit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan Daesh kini menjadikan Tawau dan Sandakan di Sabah sebagai transit untuk mereka masuk ke selatan Filipina serta Rakhine, Myanmar. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata Daesh kini menjadikan kedua-dua kawasan itu sebagai lokasi baru mereka di Asia Tenggara setelah kedudukan mereka tergugat dalam serangan tentera bersekutu di Iraq dan Syria. Sedang melihat macam displacement, mencari tempat baru, tapak baru. Kita sedar bagi Asia Tenggara ni selatan Filipin antara sasaran mereka dan juga Rakhine di Myanmar. Ni ada juga ada orang yang dah pergi, termasuk mereka dari Malaysia dan negara-negara jiran kita sedang menjadikan Tawau dan Sandakan Sabah khususnya sebagai pusat transit untuk mereka masuk ke kawasan bergolak di selatan Filipina dan juga ke Rakhine di Myanmar. Ini bagi Asia Tenggara. Di Eropah kita tahu they are looking for Balkan countries. Contoh dia macam Bosnia dan beberapa negara lain. Tambahnya, menurut maklumat yang diperoleh oleh PDRM, kumpulan pengganas itu dianggarkan berjumlah kira-kira 35,000 berbanding 45,000 orang sebelum ini. Jelas beliau, tangkapan terakhir dalam negara dilakukan pada Februari lalu dengan penahanan 11 individu termasuk warga Filipina. Manakala pada 15 April lalu, panel hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 8 tahun ke atas 3 anggota Daesh, salah seorangnya warga Indonesia kerana cuba menculik 4 bekas menteri. Tan Sri Fuzi berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berhubung kekalahan kumpulan militer Daesh di Iraq dan Syria bukanlah pengakhiran kepada keganasan mereka. Sebaliknya, kekal menjadi ancaman kepada keamanan dan keselamatan global. Tan Sri Fuzi ditemui pada istiadat penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara bagi polis kontijen Perak di Ipoh. 260 pegawai kanan dan anggota pangkat rendah dianugerahkan Pingat Jasa Pahlawan Negara sebagai menghargai bakti dan pengorbanan mereka dalam menunaikan tanggungjawab sepanjang berkhidmat dengan pasukan keselamatan itu. 2,061 penjawat awam ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam tempoh 5 tahun lalu. Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, Ruslan Tuan Mat berkata, angka itu merupakan 46.1% daripada jumlah tangkapan yang dilakukan oleh agensi itu. Seramai 2,061 orang penjawat awam telah ditangkap daripada tahun 2014 hingga Mac 2019. Itu perakan terbaru kita melibatkan penjawat awam. Kebanyakan daripada agensi atau tak ada sumber sini. Tapi itu penjawat awam. Kata yang the top 3 korang, one is PDRM, lagi yang kedua tu itu dia punya kajian pada barometer persepsi tu. Perception, not fact. Menurut Ruslan, angka berkenaan diperoleh daripada unit statistik bahagian pengurusan rekod dan maklumat SPRM. Bagaimanapun, beliau enggan memaklumkan kaki tangan daripada agensi atau jabatan yang menyumbang kepada peratusan tangkapan tertinggi itu. Sementara itu, statistik berkenaan juga mendedahkan 2,401 orang atau 53.7% yang ditahan terdiri daripada golongan di bawah 40 tahun. Manakala 1,370 yang ditahan, iaitu 30.7% pula adalah orang awam, sementara bakinya daripada lain-lain kategori. Katanya orang awam yang mempunyai maklumat berhubung kesalahan rasuah di mana-mana peringkat dialu-alukan bekerjasama dengan SPRM tanpa rasa takut atau terancam. Ujar beliau, mereka akan dilindungi di bawah Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010 yang mana pemberi maklumat tidak akan didedahkan, malah dilindungi. Seterusnya, 2 pelajar Sekolah Agama Nur As-Siddiq Simpang Renggam Johor dikuatiri lemas ketika mandi manda di Sungai Benut petang semalam. Manakala seorang mangsa diselamatkan anggota bomba dan penyelamat yang melancarkan operasi mencari selepas menerima panggilan jam 6.16 petang.
Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Renggam, Ashraf Nur Muhammad Yusof berkata, sebuah jentera bersama seorang pegawai dan 5 anggota dikejarkan ke tempat kejadian. Katanya ketika melakukan pencarian, anggota bomba berjaya menyelamatkan salah seorang daripada 3 mangsa hanya beberapa meter dari lokasi mereka dilaporkan hilang. Sehingga tengah malam tadi, operasi mencari 2 lagi mangsa, Muhammad Amar Mazni 13 tahun dan Muhammad Danish Mirzan Muhammad Said 16 tahun masih diteruskan. Katanya mangsa yang selamatkan dihantar ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Keluang untuk menerima rawatan. Muhammad Amar dan Muhammad Danish Mirzan dikatakan sedang mandi bersama 6 lagi rakan mereka semasa kejadian apabila tiba-tiba arus sungai yang deras menghanyutkan kedua-dua mereka manakala yang lain terselamat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berharap pengguna menyemak peniaga dalam talian sebelum membuat sebarang transaksi. Menterinya Datuk Seri Muhammad Saifuddin Ismail berkata, pelbagai usaha akan terus dibuat dalam menangani kes penipuan dalam talian termasuk melancarkan buku panduan sebagai sumber rujukan kepada peniaga e-dagang dan pengguna. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan buku panduan menjalankan perniagaan e-dagang di Putrajaya. Antara kesulitannya ialah apabila satu aduan tentang penipuan atas talian berlaku, proses untuk menyerahkan notis untuk diambil tindakan itu, kalau ianya peniaga online bukan merupa penyedia platform yang established macam Shopee, macam Lelong, macam Lazada, kami ada kesulitan itu. Baik, apa cara dia? Kalau kita ada kesulitan itu, maka kita kata jika kita adakan buku panduan ini, sudah tentulah elemen paling penting sekali adalah pihak yang nak menawarkan barangan atau perkhidmatan, identitinya itu mesti jelas. Ini komponen penting yang kami tekankan. Tambah Datuk Seri Saifuddin, kementeriannya juga sedang dalam peringkat akhir untuk menaikkan kadar maksimum penalti bagi kesalahan melibatkan penipuan dalam talian daripada RM25,000 kepada RM50,000. Kenaikan ini bagi menimbulkan gerun dalam kalangan peniaga dalam talian yang berhasrat untuk menipu pembeli. Sehingga Mac lalu, 3 aduan tertinggi diterima melalui sistem e-aduan KPDN HEP ialah berkaitan harga, transaksi dalam talian dan perkhidmatan mengelirukan. Statistik menunjukkan aduan berkaitan transaksi dalam talian paling banyak diterima di wilayah Persekutuan, Selangor dan Johor. Jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan dalam mengukuhkan perpaduan kaum diangkat sebagai agenda utama Kerajaan Pakatan Harapan sejak mengambil alih tampuk pentadbiran negara pada 9 Mei tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetamurti berkata, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bertungkus lumus menjalankan pelbagai program dalam usaha mengakis prasangka masyarakat serta isu resis diwujudkan oleh pihak tertentu yang mahu meruntuhkan keharmonian negara. Menurut Wetamurti, jalinan program antara Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Rukun Tetangga bersama Persatuan Penduduk antara inisiatif baru dilaksanakan dalam mengeratkan perpaduan rakyat. Menerusi jalinan itu, lebih 8,000 rukun tetangga dan Persatuan Penduduk akan memainkan peranan dalam menjelaskan mengenai kepentingan perpaduan kepada akar umbi. Selain itu, pihaknya turut bekerjasama dengan Pusat Membeli Belah dalam mempromosikan nilai perpaduan. I would agree with you. Racism is getting more rampant on social media, but it is created by people without a face. You know, with the advancement of technology, I think people are deliberately creating problems by opening up fake FB account, for example, you know, and then in those portals they say things that upsets the close relationship between the various communities in the country. Kerajaan jelasnya memandang serius perkara itu. Justru Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Polis Diraja Malaysia tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan yang boleh menjejaskan perpaduan dan keamanan negara. Wetamurti berkata demikian dalam sidang media sempena ulang tahun pertama Kerajaan PH di Putrajaya. Ujar beliau, kejayaan mengadakan konvensyen orang asli buat kali pertama juga membuktikan komitmen kerajaan dalam menangani isu dihadapi masyarakat berkenaan. Di samping itu juga, kerajaan baru telah mengambil inisiatif untuk turut melibatkan kaum-kaum minoriti lain
dalam aktiviti perpaduan negara. Contohnya masyarakat Siam, masyarakat Portugis dan juga kaum-kaum minoriti lain di Sabah dan Sarawak. Kita tidak mahu mana-mana kaum terpinggir dalam agenda perpaduan negara. Katanya lagi jabatannya juga telah merombak unit transformasi Malaysia India atau MITRA bertujuan lebih telus dalam mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat India meningkatkan sosioekonomi mereka. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berharap Majlis Dasar Inovasi Malaysia MIPC yang ditubuhkan 3 bulan lalu akan menjadi platform untuk sektor swasta mengesyorkan inisiatif-inisiatif teknologi digital. Menurut Gobind, melalui syur-syur itu, cabaran berhubung dasar dan peraturan yang menghalang pertumbuhan inovasi ekonomi digital bagi negara akan lebih mudah untuk diatasi. Their roles are to provide advisory, facilitation and alignment between industries and to recommend relevant policy or regulations which need to be implemented here in our country. Tambah Gobind selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan penggunaan digital dan ekosistem yang mampan untuk usahawan. Industri digital juga perlu berdaya saing dan bekerjasama dengan kerajaan. Gobind berucap ketika merasmikan hub inovasi pertama di Malaysia, HLX di Ibu Negara. HLX disokong oleh Hong Leong Group dan akan menjadi satu kemudahan sehenti bagi warga korporat dan pemula niaga untuk mempercepatkan inovasi dan memperkukuh ekosistem bagi pemula niaga di Malaysia. Baik, pelaksanaan projek pembesaran lapangan terbang Sandakan akan bermula tahun ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata setakat ini peruntukan sebanyak 20 juta ringgit telah dikeluarkan dan kerajaan kerja-kerja pembinaan akan dimulakan secepat mungkin. Tapi yang penting ialah kita nak pastikan pelaksanaan. So di sini tadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri cakap bahawa yang itu lapangan terbang Sandakan, kita telah pun keluarkan 20 juta. Saya akan pastikan seperti yang diminta bahawa kerja akan mula tahun ini dan bukan tahun depan seperti mana yang dijadualkan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas sesi town hall bersama warga Sandakan. Beliau mengulas berhubung pengumuman kerajaan pusat meluluskan 49 projek pembangunan bernilai 2.28 juta ringgit untuk daerah Sandakan Sabah. Projek terlibat ialah rancangan tempatan banjir Sungai Anip dan projek pembesaran lapangan terbang Sandakan yang akan memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 penduduk di daerah itu. This week on Ringgit Sense Plus, we speak to the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs about subsidies and the cost of living. What happens if you get into a motorcycle accident? How will personal accident insurance protect you? Is there any benefit in buying all your insurance from the same insurance company? All this and more on Ringgit Sense Plus, Monday 6 p.m. on TV3. Besar impaknya. Laris lepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan antarabangsa. Indonesia menafikan berlakunya penipuan sistematik yang direncanakan bersama Agensi Pilihan Raya KPU ketika Pesta Demokrasi berlangsung di Republik itu pada 17 April lalu. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik, Perundangan dan Keselamatan Indonesia, Wiranto, menyimpulkan dakwaan itu sebagai tidak berasas. Tindakan provokasi ini, kata beliau, boleh menggugat ketenteraman negara. Setakat ini, kedua calon Presiden Joko Widodo dan pencabar Prabowo Subianto telah mengisytiharkan kemenangan masing-masing. Bagaimanapun, hasil kiraan pantas dari jumlah lembaga survei di Indonesia mendapati Jokowi berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai Presiden dengan 55% sokongan pengundi berbanding bekas Jeneral Angkatan Tentera Indonesia Prabowo. Keputusan rasmi hanya akan diumumkan pada 22 Mei depan oleh KPU. Pilihan raya terbesar dan paling kompleks pernah diadakan di Republik itu mengundang kritikan susulan sejumlah aduan yang dibuat berhubung kegagalan KPU menyelenggarakan proses undian di lebih 800,000 pusat mengundi di seluruh Indonesia. Satu lagi letupan dilaporkan berlaku di kawasan Tanah Lapang di Pugoda, pinggir timur ibu kota Sri Lanka, Colombo. Pemetik laporan polis letupan berlaku kira-kira jam 9 pagi waktu tempatan. Difahamkan polis telah mengepung kawasan kejadian untuk menjalankan siasatan.
Pihak berkuasa berkata ia bukan letupan terkawal seperti yang banyak berlaku pada akhir-akhir ini. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan. Insiden itu terjadi beberapa hari selepas siri serangan ganas yang menyasarkan gereja dan hotel terkemuka di negara itu. Sementara itu, jumlah sebenar kematian dalam siri serangan di Sri Lanka dicatatkan 253 orang, iaitu 106 orang lebih rendah berbanding jumlah asal yang dilaporkan sebelum ini. Menurut Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Anil Jasinghe, semakan angka kematian itu dilakukan semula berikutan data yang diperoleh daripada rumah mayat adalah tidak tepat. Katanya percanggahan itu berlaku ekoran terlalu banyak cibisan mayat yang menyukarkan untuk pihaknya memberikan jumlah yang tepat. Sebelum ini pihaknya melaporkan 359 orang maut dalam serangan berkenaan. Sementara itu, Pegawai Kanan Kementerian Pertahanan Sri Lanka hari ini meletak jawatan atas dasar tanggungjawab terhadap kegagalan keselamatan negara itu. Hemasidi Fernando, antara birokrat paling kanan di Kementerian Berkenaan, menghantar surat pertekan jawatan kepada Presiden Maithripala Sirisena. Katanya beliau menerima tanggungjawab itu dan meletak jawatan bagi membolehkan Presiden membuat pelantikan baru. Seorang lelaki warga Jerman berusia 43 tahun ditahan atas dakwaan membunuh isteri dan anak lelakinya berusia 10 tahun di Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol. Ia selepas seorang lagi anak lelakinya yang berusia 6 tahun berjaya melarikan diri dan mengadu perkara itu kepada polis. Malah anaknya itu kini turut menunjukkan dengan tepat sebuah gua di mana ibu dan abangnya ditemui terbunuh. Siasatan awal menunjukkan kedua-dua mangsa dipukul hingga mati. Budak lelaki berkenaan sebelum ini ditemui dalam kawasan hutan sedang menangis dengan badan dipenuhi lumpur oleh sekumpulan pendaki. Baik, selepas 6 minggu insiden serangan di New Zealand, Putera William dari Britain memberi penghormatan dengan melakukan lawatan ke Masjid An-Nur di Christchurch. The Duke of Cambridge itu tiba di masjid berkenaan bagi bertemu kaki tangan dan jemaah yang berada dalam masjid itu. Selain Masjid An-Nur, Putera William turut melawat satu lagi masjid di Christchurch yang terkesan dengan siri serangan yang meragut 50 nyawa pada 15 Mac lalu. Dalam lawatan itu, beliau turut diiringi Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern. Beliau dalam rangka lawatan 2 hari bermula semalam mewakili nendanya Ratu Elizabeth II untuk bertemu mangsa serangan pengganas di Christchurch serta pasukan penyelamat yang terlibat dalam insiden berkenaan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi kembali dengan sukan. Kejohanan skuash PSA 2 Jelajah Dunia 2019. Saingan separuh akhir semalam menyaksikan 3 pemain negara berjaya melangkah ke perlawanan akhir. Gelaran Johan untuk kategori lelaki sah milik Malaysia. Memandangkan kedua lawan peringkat akhir esok menyaksikan pertemuan rakan senegara antara Muhammad Syafiq Kamal dan Adin Idraki. Seorang lagi wakil ataupun pemain wanita kebangsaan yang berjaya ke peringkat akhir ialah Oe Kahyan. Muhammad Syafiq Kamal, juara kejohanan skuash PSA 1 Jelajah Dunia 2019, sekali lagi menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila berjaya ke peringkat akhir kejohanan skuash PSA 2 Jelajah Dunia 2019 yang akan berlangsung petang ini. Syafiq Kamal nyata cemerlang mengecewakan rakan senegara Darren Rahul Pragasam selaku pilihan keempat di pusingan separuh akhir semalam. Set pertama Syafiq akui terlalu selesa dan tidak memberikan yang terbaik apabila Darren mendahuluinya dengan 13-11. Set kedua pilihan utama kejohanan itu mula fokus untuk menyamakan kedudukan 11-6. Perlawanan selama 45 minit itu berakhir dengan kemenangan kepada Syafiq apabila mengalahkan Darren di set ketiga dan keempat dengan 11-7, 11-6. Yeah, just maybe a little bit too relaxed in the first game. Relax sangat. So dia ambil advantage on the first game. Saya punya body pun body reaction pun slow sebab too relax. So overall saya rasa I need to keep the pace up for tomorrow. If I keep playing like that, I cannot win. Selain itu, setelah gagal mengalahkan Aditya, pemain Indonesia pada kejohanan skuash PSA 1 Jelajah Dunia 2019 lalu, Adin Idraki mencipta sejarah setelah berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir esok.
Pemain kelahiran Kuala Lumpur itu mencipta kemenangan menentang lawan dari Jepun Tomotako Endo selama 30 minit dengan 11-7, 11-7, 11-4. Adin mengakui mempunyai strategi tersendiri memandangkan mempunyai susuk tubuh yang lebih kecil berbanding lawan. He's a good player. He's big, he's tall. I'm small, but I try to use my advantage because he don't like to play the short ball because he's quite tall. So my coach asked me to play like quite low and fast pace for him. Yeah, so he quite tired after the second set. So yeah, that's a good thing for me. Yeah. Dalam pada itu, Oi Kahyan selaku pilihan keempat membuat kejutan apabila mengalahkan lawannya yang juga pilihan kedua, Jamika Aribado dari Filipina. Kahyan menang straight set 11-8, 11-8 dan 11-5. Tidak sangka saya boleh menang straight set sebab dia opponent yang sangat kuat. So hari ini saya main baik dan strategi saya berjalan, so saya berasa gembira. Ini kali pertama Kahyan berjaya melangkah ke peringkat akhir kejohanan skuash PSA 2 Jelajah Dunia. Seterusnya, hanya tinggal bergu lelaki Aaron Chia Soi Woi Yik yang memikul tanggungjawab menggalas cabaran negara pada aksi suku akhir kejohanan badminton Asia BAC di Wuhan, China. Ini selepas semua wakil negara yang beraksi dalam pusingan kedua semalam tumbang susulan tewas di tangan lawan masing-masing. Terdahulu, Aaron Woi Yik tidak perlu turun ke gelanggang apabila mengesahkan tempat ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga bekas juara dunia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menarik diri. Difahamkan pasangan Indonesia itu menarik diri selepas Ahsan mengalami demam sejak semalam. Peluang Aaron Woi Yik yang juga finalis All England 2019 untuk mara ke separuh akhir tinggi apabila dijadual bertemu bergu Korea Selatan Min Hyuk Kang Kim Won Ho pada aksi suku akhir petang ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi 7 lagi wakil negara untuk ke kelompok 8 terbaik apabila terkandas di pusingan kedua. Mereka ialah perseorangan lelaki Chong Wei Feng, perseorangan wanita Sonia Chia, 2 bergu lelaki Muhammad Arif Latif, Nur Azrin Ayub dan Teo Yi Ying Ong Yu Sin, serta bergu wanita Vivian Ho Yap Cheng Wen dan bergu campuran Chang Peng Sun Goh Liu Ying. Sekian dulu paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Kunjungan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong mencemaduri melawat pusat membeli belah pejalan kaki di India Street, Kuching. Menutup paparan pagi ini, saya Mir Abdul Malik Rayani. Salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.